السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul sekali lagi pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita seperti mana sebelum ni, iaitu berkenaan dengan al-mujazu fil a'malil lati ya'taqiduha an-nas annaha minas sunnah, ataupun amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat. Sebelum ni kita dah bahas beberapa amalan sebelum pada PKP lah. Jadi hari ini kita akan sambung pada amalan seterusnya, iaitu berkenaan dengan salat sunat sebelum menunaikan salat Jumaat. Jadi perkara ni walaupun sebahagian orang dia maklum tentang, ada yang kata boleh buat, ada yang kata tak boleh buat, tapi secara umumnya ramai lagi yang mengetahuinya secara permukaan sahaja ataupun sathiyat, tapi tak mengetahui kenapa golongan yang kata tak boleh, apa dia punya hujah dia, dan yang kata boleh itu apakah dia punya hujah dia. Walaupun benda ni orang selalu bincang, tapi tak semua orang faham kenapa ataupun apa sebab benda tu dibenarkan dan apa sebab sebahagian yang tidak membenarkan. Jadi kita tengok apa yang ditulis oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Dia sebut sini, kebiasaannya selepas daripada Bilal melaungkan azan pertama pada hari Jumaat, ramai jemaah salat Jumaat akan bangun menunaikan salat sunat 2 rakaat. Ramai menganggap salat sunat tersebut sebagai salat qabliyah Jumaat, sebagaimana salat zuhur itu mempunyai salat sunat qabliyah, maka salat Jumaat juga sama. Ini bagi pengamalan negeri lain lah. Di Perlis ni rasanya majoriti tempat melakukan dengan lepas daripada kata apa, azan pertama itulah permulaan kepada khutbah. Jadi kita tengok pemahaman ini menjadi pegangan majoriti masyarakat. Sama ada mereka memang belajar atau sekadar mengikut-ngikut orang lain. Orang bangkit untuk salat, maka dia pun bangkit untuk menunaikan salat. Memandangkan kebanyakan pendapat yang digunakan dalam fiqh di Malaysia ini ialah berpegang pada mazhab Syafi'i, ada sebahagian yang mendakwa itulah pandangan daripada mazhab Syafi'i. Persoalannya, adakah benar ianya disandarkan kepada ijtihad mazhab Syafi'i ataupun tidak? Jadi kita tengok perbahasan yang disebut sini. Salat Jumaat mempunyai salat sunat qabliyah sebagaimana zuhur ataupun tidak. Jadi sini dia sebut, sebelum dipanjangkan perbahasan ini, kita semua tahu bahawa azan Jumaat hanya dilaungkan sekali sahaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada azan yang kedua. Azan yang dilaungkan ketika itu ialah azan apabila khatib telah naik ke mimbar dan memberi salam. Itu seperti mana yang diamalkan di tempat kita ni lah. Daripada hal ini
dapat kita faham bahawa baginda tidak menunaikan salat sunat kerana apabila Bilal melaungkan azan, selepas itu Rasulullah pun terus sahaja berkhutbah dan semua para jemaah menekuni khutbah Nabi. Jadi itu pengamalan yang asalnya seperti itu. Okay. Jadi dia nak sebut kepada kita sini hadis-hadis berkaitan wujudkah salat sunat qabliyah sebelum Jumaat bagi tempat yang duk buat 2 kali azan ni. Okay. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan seperti adanya salat yang disunatkan tersebut. Okay. Jadi bahasa yang dia guna sini hadis yang menunjukkan seperti ada. Dia bukan menunjukkan confirm ada, tapi daripada hadis ni lah bayangan dia ataupun bias dia tu yang orang duk buat hari ni. Okay. Khususnya ditunaikan sebelum salat Jumaat. Okay. Antara hadisnya ialah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab. Kata Nafi', Nafi' ni perawi kepada Abdullah bin Umar. Dia kata kana Ibnu Umar yutilu as-salata qabla al-jumu'ati wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik. Ibnu Umar, kata Nafi', Ibnu Umar biasa memanjangkan salat sebelum Jumaat dan salat selepas Jumaat 2 rakaat di rumahnya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian. Ini yang dibawa dalam hadis riwayat Abu Daud. Jadi benda ni ada dalam Kutubus Sittah, maknanya ada dalam kitab hadis yang muktabar. Jadi kata Ibnu Umar, bila mana orang tengok dia salat sebelum Jumaat dan dia salat selepas Jumaat, dia salat di rumah, maka dia kata kana yaf'alu zalik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Nak kena tengok dia punya darjat hadis. Hadis ini telah dinilai sahih oleh beberapa orang ulama. Antara ulama mutaakhirin yang diletak sini sebagai penilai hadis ni ialah Syekh Al-Albani dan juga Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Jadi kedua-dua orang ni telah menilai hadis ni sebagai sahih. Namun demikian, perkataan Ibnu Umar yang mengatakan bahawa Nabi melakukan sedemikian, maksudnya ialah baginda menunaikan salat selepas Jumaat di rumahnya. Jadi bila mana Ibnu Umar kata kana yaf'alu dhalik, Nabi ni buat macam mana yang aku buat tadi, yang dipersetujui oleh para ulama sahihnya perkataan Ibnu Umar tu ialah pada bahagian kedua hadis tu, iaitu kata Ibnu Umar yuhaddisu wa yusalli ba'daha raka'atain. Ibnu Umar salat 2 rakaat selepas pada salat Jumaat di rumahnya. Yang tu dipersetujui kesahihannya. Adapun yang awal tu yutilus salata qabla al-jum'ah, dia panjangkan salat dia sebelum salat Jumaat, yang tu tidak disepakati kesahihannya. Adapun sebelum Jumaat, ianya adalah mauquf, maknanya perkataan itu ialah perkataan yang disandarkan pada sahabat, tidak disandarkan pada Nabi, iaitu hanyalah perbuatan Ibnu Umar. Jadi dia sendiri yang buat. Jadi kita akan bahas nanti, salat yang Ibnu Umar buat ni salat apa? Bukanlah beliau menyandarkan perbuatan itu kepada Nabi. Itu yang pertama. Nak kena baca hadis dulu. Ada beberapa lagi hadis. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jum'ati arba'an la yafsilu fi syai'in minhunna. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa salat 4 rakaat sebelum Jumaat. Tidak dipisahkan antaranya dengan salat. Okay. Jadi hadis yang kedua ni, riwayat daripada Abdullah bin Abbas ni, dia kata Nabi ini akan melakukan salat sunat sebelum Jumaat sebanyak 4 rakaat. Okay. 4 rakaat ni pula tidak dipisahkan antaranya dengan salam. Maknanya 4 rakaat direct, bukan dia buat dua-dua. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab dia Sunan Ibnu Majah. Dan juga At-Tabarani dalam kitab dia Mu'jam Al-Kabir. Status hadis ni kalau kita tengok, para ulama sebut dia bermasalah kerana ada seorang perawi bernama Mubashir bin Ubaid Al-Qurashi. Beliau seorang yang matruk, munkarul hadis dan juga dituduh sebagai berdusta.
Antara yang menilainya sedemikian ialah Imam Ahmad, Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Ad-Daruqutni dan juga Abu Hatim. Justru hadis ini terlalu lemah sebagaimana nilaian Syekh Syuaib Al-Arnaud dan tidak boleh dijadikan hujah. Jadi hadis yang kedua ni tak boleh dijadikan hujah. Hadis pertama tadi sahih, tapi sahih sebahagian, atas tu ialah mauquf. Okay. Seterusnya, hadis Ibnu Mas'ud, kata beliau, ini hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata annahu kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'a. Sesungguhnya Nabi SAW itu salat 4 rakaat sebelum Jumaat dan 4 rakaat selepasnya. Kini hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab dia Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini juga bermasalah, dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini, sanadnya lemah dan terputus. Yang sahih ialah hadis tersebut mauquf kepada Ibnu Mas'ud, iaitu ianya adalah perbuatan Abdullah bin Mas'ud dan bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar lagi, wa rawahu Abdul Razzaq an Ibni Mas'udin mauqufan wa huwa as-shawab. Diriwayatkan daripada Abdul Razzaq, meriwayatkan di dalam musannaf beliau daripada Abdullah bin Mas'ud secara mauquf, dan inilah yang betul. Okay. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan salat sunat sebelum Jumaat, kita tak bahas lagi ni qabliyah ke apa dia. Okay. Cuma nak tengok perbuatan golongan yang awal, ada tak buat. Dari segi Nabi sendiri, Nabi tak pernah buat. Okay. Tapi dari segi para sahabat, ada tak sahabat yang buat? Ada. Ibnu Umar ada tunjukkan dia buat. Abdullah bin Abbas ada tunjukkan dia buat, walaupun hadis tu orang kata apa, ada masalah. Dan juga Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketiga-tiga Abdullah ni buat belaka. Dan ketiga-tiga ni sahabat Nabi. Okay. Apa perbezaan ulama dalam isu ni? Sebab apa ada yang kata boleh, sebab apa ada yang kata tak boleh. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Para ulama berbeza pandangan. Apakah salat yang dilakukan oleh sahabat sebelum Jumaat, adakah benar ia salat qabliyah Jumaat ataupun salat sunat mutlak semata-mata? Okay. Jadi tengok apa perbahasan dia. Pandangan yang pertama, tidak ada salat sunat qabliyah Jumaat. Ini pandangan yang pertama. Pandangan ni ialah dipegang oleh Ahmad bin Hanbal dan juga kebanyakan ulama-ulama yang bermazhab Hanbali. Antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berpegang dengan pendapat ni. Tapi menariknya, Ibnu Taimiyah dia kata pandangan ini juga ialah termasuk daripada pandangan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tengok sebahagian orang dia kata benda ni dibuat sebab disandarkan pada mazhab Syafi'i. Okay. Tapi sekarang ni dia kata Imam Syafi'i dan ashabnya, maknanya ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, berpegang dengan pendapat pertama, tidak ada salat sunat qabliyah Jumaat beza dengan salat zuhur, khusus untuk Jumaat saja. Antara sandaran pandangan ini ialah hadis Ibnu Umar juga yang menceritakan tentang sunnah rawatib yang dilakukan oleh Nabi. Sunnah rawatib inilah salat sunat rawatib, iaitu salat sunat qabliyah dan ba'diyah untuk setiap salat fardu. Okay. Hadis tu riwayat Bukhari. Kata Abdullah bin Umar, kata Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain wa ba'da al-maghrib rak'atain fi baitihi wa ba'da al-'isha'i rak'atain wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif fa yusalli rak'atain. Maksud hadis ni, kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi selesai daripada salat, sesungguhnya Nabi sentiasa salat sebelum zuhur 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat. Dia ada banyak hadis tentang bab salat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur ni. Okay. Cuma hadis ni dia riwayat, dia kata Nabi akan buat 2 sebelum dan 2 selepas. Ada riwayat kata Nabi buat 4 sebelum dan 2 selepas. Ada riwayat yang kata 4-4. Ada riwayat yang kata 2 sebelum dan 4 selepas. Jadi banyak riwayat sebab para sahabat melihat keadaan yang berbeza-beza Nabi buat. Okay. Cuma daripada Abdullah bin Umar ni, kata dia, aku lihat Nabi buat untuk salat zuhur, qabliyah hanya 2, ba'diyah hanya 2. Okay. Lepas pada tu apa lagi yang dia sebut sini? Wa ba'dal maghribi raka'atain.
Dan lepas daripada salat maghrib, aku melihat Nabi buat salat sunat ba'diyah 2 rakaat. Fi baitihi, di rumahnya. Nabi tak buat di masjid. Cuma sahabat nampak. Okay. Wa ba'dal isya'i raka'atain. Dan juga selepas daripada isya' Nabi buat 2 rakaat. Okay. Jadi daripada hadis ni kalau kita tengok, Nabi buat 2, 4, 6, 8 rakaat yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Bukan Nabi hanya buat 8, cuma dia tengok. Okay. Lalu dia kata wa kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif fa yusalli raka'atain. Dan Nabi ini akan bersalat dengan salat 2 rakaat selepas daripada Jumaat apabila baginda pulang ke rumah. Maknanya selepas Jumaat ni Nabi akan buat salat 2 rakaat, tapi Nabi tak buat di masjid, Nabi buat di rumah. Hadis yang begitu banyak dalam bab ni. Maknanya kalau kita tengok hadis tentang salat sunat Nabi ni, yang pastinya kata para ulama dalam hadis ni, Ibnu Umar menerangkan baginda salat sebelum dan selepas zuhur. Adapun salat Jumaat dia tak sebut secara khusus. Zuhur tu dia sebut sebelum selepas. Jumaat dia hanya sebut selepas saja. Sebelumnya tidak disebut. Kalau benar Jumaat sebelum Jumaat tu ada, pastilah dia disebut macam zuhur juga. Itu pandangan kumpulan yang pertama. Jadi dalam hadis ni kumpulan pertama kata tidak ada salat sunat qabliyah Jumaat, salat sunat qabliyah zuhur ada. Berdasarkan hadis ni tidak disebut sebelum Jumaat tu secara jelas. Pandangan kedua, disunatkan salat sunat qabliyah Jumaat. Ini pandangan yang kedua. Pandangan ini menjadi pegangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i dan juga Ahmad. Dia ada beza dengan pandangan pertama. Pandangan pertama, pandangan itu dipegang oleh Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i. Maknanya pengasas mazhab yang pegang pandangan tu. Dan juga sebahagian ulama yang ikut pandangan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Kumpulan kedua ni ialah pandangan bagi ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama mazhab Hanbali. Dia bukan Imam Syafi'i, dia ulama yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ramai yang berpegang dengan pandangan itu, pandangan yang kedua. Antara sandaran pandangan ini ialah sebagaimana dalil yang telah disenaraikan di atas. Namun demikian, kebanyakan dalil yang menjadi sandarannya adalah lemah, dan jika sahih tidak menunjukkan ianya adalah salat sunat qabliyah Jumaat. Sebaliknya adalah salat sunat mutlak sahaja. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Saya tak bacalah dia punya kata apa? Dia punya teks Arab tu. Jadi nak sebut kepada kita kesimpulan perbahasannya sini, salat sebelum Jumaat sememangnya dilakukan oleh para sahabat. Dari segi perbuatan para sahabat ada buat ataupun tidak, memang sahabat ada buat. Dan mungkin juga dilakukan oleh baginda. Kita letak kebarangkalian Nabi buat tu mungkin. Sebab berdasarkan hadis Ibnu Umar yang mula-mula tadi. Walaupun hadis tu sebahagian kata ianya adalah mauquf, tapi kita buatlah, kita letak dalam andaian mungkin Nabi buat. Yang kedua, namun adakah salat tersebut sekarang ni ianya benar salat sunat qabliyah? Wallahu a'lam. Apa yang lebih zahir ialah salat yang dilakukan oleh para sahabat ialah salat sunat mutlak, bukannya salat sunat qabliyah Jumaat. Ini kerana itu diriwayatkan mereka sendiri mendirikan salat dengan rakaat yang tidak sama jumlahnya antara satu sama lain, dan ini menunjukkan ianya salat sunat mutlak. Jadi kesimpulan perbahasan ni nak sebut pada kita bahawasanya kebanyakan para ulama kata yang sahabat duk buat tu ialah salat sunat mutlak. Ia bukannya salat sunat qabliyah. Sebab ada sahabat buat 2, ada sahabat buat 4, ada sahabat buat dengan panjang, ada sahabat buat dengan ringkas. Yang ketiga, jika dilihat dari segi kekuatan dalil, kedua-dua kumpulan ulama pun sebenarnya tidak ada yang menunjukkan yang ianya adalah salat sunat qabliyah Jumaat. Itu rumusan yang diletakkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dia sebut lagu tu. Dia kata bahawasanya dari segi kekuatan dalil, dalil yang kata boleh buat tidak kuat berbanding kumpulan yang kata tak boleh buat. Jadi dari segi zahirnya ianya adalah salat sunat mutlak. Maknanya
Ianya hanyalah salat sunat umum sahaja yang dilakukan oleh para sahabat dan kebarangkalian dilakukan oleh Nabi. Okay. Tapi penulis ni dia letak pada kita satu cadangan. Di sini dia sebut, hari ini hampir semua masjid di Malaysia secara umumnya dilaungkan 2 kali azan pada hari Jumaat. Dilaungkan 2 kali azan pada hari Jumaat. Iaitu pertama ketika masuk waktu dan kedua ketika imam naik ke mimbar. Itu umum. Banyak tempat di Malaysia ni buat lagu tu. Okay. Antara 2 azan Jumaat tersebut, salatlah seberapa banyak yang kita mahu, iaitu salat sunat mutlak. Itu cadangan daripada penulis. Okay. Dia kata bila mana kita pergi tempat yang buat 2 azan, azan pertama, azan kedua. Okay. Lepas daripada azan yang pertama tu, kita salat seperti mana orang lain duk salat, tapi kita tidak hadkan pada 2. Kita nak buat 2 pun boleh. Cuma nak beritahu, kita kena faham dia bukan salat sunat qabliyah hakikatnya. Ini orang yang dah belajar, dia faham dah ni. Okay. Mana dia bukan salat sunat qabliyah, dia hanya salat sunat mutlak saja. Kalau macam kita di Perlis ni orang tak buat, jadi tak ada isu lah, tak timbul dah isu di sini. Okay. Jadi di tempat lain orang buat. Dan kadang-kadang bila mana setengah orang dia tidak bangun, dia menimbulkan pandangan yang pelik bagi orang-orang lain yang bangun salat. Ini kebanyakan tempat. Okay. Bila mana dia tengok kita tak bangun, okay, macam-macam andaian yang dia akan sebut. Tambah-tambah lepas pada salat dia tanya, orang mana? Orang Perlis. Oh patut tak buat. Mungkin dia faham lagu tu. Tapi dia bukan isu orang Perlis ke orang negeri mana, bukan. Orang Madinah ke orang Mekah ke orang mengaji ke. Isunya dari segi ketepatan benda tu. Okay. Jadi untuk mengelakkan, sebab kita ni memang diajar untuk tidak menimbulkan fitnah di tempat-tempat orang. Okay. Jadi kita buat, tapi kita faham itu bukanlah qabliyah Jumaat seperti mana yang difaham oleh sebahagian orang. Ianya adalah salat sunat mutlak dan dia tidak terhad kepada 2 rakaat sahaja. Okay. Jadi itu cadangan yang disebutkan oleh penulis. Okay. Dia kata sini, wallahu alam, hal demikian kerana tidak sabit perkara tersebut dilakukan oleh Nabi mahupun para sahabat. Okay. Bila sebut salat sunat mutlak ni, salat sunat umum sahaja. Okay. Kata Abu Syamah Al-Maqdisi, ini yang disebutkan dalam Al-Ba'ith ala Inkar Al-Bid'ah wal Hawadith. Okay. Dia kata, wajarrat adatan nas annahum yusalluna bainal adhanain yaumal jum'ati mutanaffilina birak'ataini aw arba'a wa nahwi dhalik ila khurujil imam wa dhalika jaizun wa mubahun wa laysa bimunkar min jihati kaunihi salah wa innamal munkaru i'tiqadul 'ammah minhum wa ma'zamul mutafaqqihun minhum anna dhalika sunnatun lil jum'ati qablaha kama yusalluna as-sunnata qabla adh-dhuhri wa yusarrihuna fi niyyatihim bi annaha sunnatul jum'ah. Maksud dia apa? Menjadi adat kebanyakan orang, mereka menunaikan salat antara 2 azan pada hari Jumaat. Sebahagian tempat, tapi kalau tengok di negara-negara lain, di luar negara, sebelum pada berlaku pandemik ni lah, okay, kebanyakannya berpegang dengan 1 azan. Mekah, Madinah kita tak petikal lah. Okay. Tempat lain, hatta di negara-negara lain, di Jordan ke, di Jordan walaupun ada tempat buat 2, di Mesir pun ada sebahagian tempat buat 2, tapi kebanyakannya buat dengan 1 sahaja. Okay. Apa dia sebut sini? Menjadi adat kebanyakan orang, mereka menunaikan salat antara 2 azan pada hari Jumaat, 2 atau 4 rakaat sehingga imam keluar. Hal tersebut adalah harus. Kalau kita nak salat, maka benda tu harus, dia kata. Dan bukannya daripada kemungkaran, kerana ianya adalah salat. Adapun yang mungkarnya adalah kepercayaan sebahagian orang awam. Ini yang dia nak tekan sini. Dan sebahagian orang besar, dan sebahagian besar orang yang belajar, tanggapan bahawa salat itu ialah salat sunat qabliyah Jumaat sebagaimana mereka salat sunat sebelum zuhur, dan mereka secara jelas pada niatnya mengatakan bahawa ia salat sunat untuk Jumaat. Jadi ada sebahagian orang dia berniat dengan niat ini salat sunat qabliyah Jumaat. Itu yang tak kenanya. Yang tak betulnya di situ. Okay. Jadi yang terbaiknya ialah kita niat dengan salat sunat umum, dan kita tidak jadikan dia salat sunat yang khusus. Okay. Adapun dalam bab salat sunat ba'diyah selepas daripada salat Jumaat tu memang sabit daripada Nabi.
Cuma kalau kita tengok dalam Bulughul Maram dan juga dalam Nailul Awtar oleh Asy-Syaukani, apa yang dia sebut? Dia kata Nabi ni kebanyakan keadaan selepas selesai salat Jumaat, Nabi akan salat 2 rakaat itu di rumahnya. Nabi akan salat di rumahnya. Jadi zaman kita ni ataupun tempat kita ni hari ni, kebanyakan orang salat di masjid. Mungkin sebab lepas daripada dia salat Jumaat tu, dia nak balik ke pejabat, dia tidak balik ke rumah sebab hari Jumaat ni hari kerja. Okay. Jadi dia salat di masjid tak ada apa. Cuma bagi orang yang dia ada waktu banyak ataupun dia tak kerja, dia nak beramal dengan hadis Nabi, dia boleh beramal dengan hadis Nabi. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram ditunjukkan daripada Uthman bin Affan, bila mana Nabi salat Jumaat selesai, Nabi ni dia suka cakap dengan orang dulu, suka bersosial dengan orang. Sebab hari Jumaat ni lah hari pertemuan dengan orang ramai. Hari pertemuan dengan orang ramai. Okay. Jadi Nabi suka tengok muka orang, Nabi suka bersalam. Zaman boleh bersalam lah. Zaman kita ni ada juga yang bersalam pun. Yang nak langgar pun langgar lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya salat Jumaat ni ialah salat untuk bertemu orang. Dia punya hikmah daripada salat Jumaat ni ialah kita nak bersosial ataupun bermasyarakat dengan orang. Jadi agama Islam ni ialah agama yang meraihkan fitrah manusia. Dia nak tengok orang, dia nak bergaul dengan orang. Sebab tu kalau tengok, ini antara benda yang hikmah di sebalik salat. Sama juga dengan hikmah daripada perbuatan haji ataupun kerja haji. Haji ni bukan hanya sekadar nak tawaf, sekadar nak pergi melontar sahaja. Okay. Tapi haji itu sendiri ialah untuk berkenalan dengan Muslim daripada luar negara. Sebab kita akan tengok orang Islam dengan wajah yang berbeza-beza bila mana kita buat haji ataupun kita buat umrah. Tapi yang wajibnya ialah haji lah. Okay. Tapi kalau kita tak pergi haji dan tidak ada arahan fardu haji ni, mungkin sebahagian orang dia akan merasa dialah Islam di kampung dia. Muka Melayu tu sajalah yang Islam. Muka bangsa lain tidak Islam. Ataupun dia tak kenal cara ibadah. Dengan sebab pergi haji itulah kita akan tengok ada orang solat dengan cara macam ni, ada orang tawaf dengan cara macam ni. Tawaf sama je, biasanya solat lah. Okay. Bila mana satu orang tu dia tengok orang negara lain salat, baru tengok rupanya fik di negara lain berbeza pengamalan salat. Ada yang bersedekap, meletakkan tangan sama ada di pusat ke di dada. Ada yang istirsal, tak letak apa-apa pun di badan dia, maknanya luruskan tangan ke bawah. Benda tu akan dilihat bila mana satu orang tu melakukan perjalanan. Okay, jadi itu antara hikmah dia. Jadi salat Jumaat ni Nabi suka cakap, sembang dengan orang, tapi taklah sembang sampai pukul 4 nak ke asar baru nak balik rumah. Okay. Dengan kadar yang sesuai lah. Maknanya Nabi balik dan Nabi salat di rumah. Cuma masalah kita bila mana dah sembang lama, balik rumah tak ingat salat ke tak salat. Jadi salatlah di masjid. Cuma nak beritahu Nabi suka dengan cara tu. Lagipun rumah Nabi ni dia dekat dengan masjid. Dia berjalan kaki je nak balik ke rumah dia. Okay, maknanya rumah yang hampir dengan masjid. Hari ni mungkin rumah kita jauh sikit. Takut kita balik rumah kita tak teringat dah salat tu. Okay. Cuma kebanyakan hadis menunjukkan selepas selesai daripada salat Jumaat ni, Nabi buat berapa? Nabi buat 4 rakaat. Kebanyakan menunjukkan macam tu. Cuma kita mungkin sebahagian orang buat 2. Ramai yang duk buat 2. Okay. Benda tu tak salah pun. Cuma dari segi kekerapan Nabi buat. Kekerapan Nabi buat ialah 4. Sama juga dengan salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ni, banyak riwayat menunjukkan Nabi suka buat 4 sebelum. Dan ada sebahagian riwayat kata Nabi buat 4 selepas. Dan ada hadis khusus Nabi sebut, siapa yang menjaga salat sunat qabliyah zuhur ni, 4 sebelum ataupun 4 selepas ni, Allah Ta'ala akan bebaskan dia ataupun jamin dia tak kena ataupun tak masuk dalam neraka. Maknanya ada pengkhususan tentang salat sunat qabliyah ba'diyah ni. Bahkan dalam hadis yang lain daripada Ummu Habibah, daripada Ibnu Umar, Nabi kata sesiapa yang menjaga rawatib ni, maka telah disediakan rumah kepada dia dalam syurga. Maksudnya disediakan rumah kepada dia dalam syurga dengan sebab dia jaga. Ada riwayat kata 10, ada riwayat kata 12 salat sunat rawatib ni. Kalau kita bilang sebelum subuh 2 rakaat, lepas daripada tu zuhur 2 sebelum dan juga 2 selepas, kita ambil yang 2 dulu dan jadi 6 dari situ. Lepas tu sebelum asar
Ada riwayat kata ada riwayat kata tidak ada disebutkan salat sunat. Okey. Sebab tu lepas maghrib sebelum asar dia jadi 8, lepas tu lepas maghrib jadi 10, lepas tu lepas isyak 2 lagi jadi 12. Itu riwayat yang kata 12 rakaat. Okey. Ada riwayat yang kata 10. Riwayat yang kata 10 ni dia buang dekat asar tu. Tidak ada sebelum dan selepas. Okey. Jadi siapa-siapa yang jaga 10 ataupun 12 ni, maka kata Nabi dia akan diberikan rumah dalam syurga. Bila makna kata ni beri rumah, takkan beri rumah tak bagi masuk. Maknanya bagi rumah dan bagi masuk terus ya. Okey. Jadi itu maksud. Okey. Jadi apa yang kita nak faham sini ialah salat sunat tu ada peluang kita buat. Kita buat. Jadi mazhab yang paling banyaknya ialah mazhab yang kata 12, 10. Tinggal lagi mazhab kita ni nak buat tak mau buat. Tapi ramai pegang dengan mazhab tak mau buat. Sebab benda tu sunat. Nama pun sunat. Kalau dah sibuk mazhab tak buat. Kalau banyak masa mazhab buat. Okey. Cuma nak beritahu kepada kita bahawasanya ini salat sunat. Ini salat. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut tentang bab salat sunat ni. Tentang bab salat sunat ni dia bukan benda yang kita kena remehkan. Tapi kita berusahalah untuk kita buat. Cuma perbahasan kita ni ialah salat sunat qabliyah sebelum Jumaat ni, dia seperti mana yang dia sebutkan, kita dah bahas panjang tadi, dia tidak sabit secara umumnya dengan sebab ianya apa orang kata hadis-hadis tidak kuat. Jadi kita di Perlis ni tak timbul isu sangat. Okey. Lagipun di Perlis walaupun waktu pandemik macam ni pun kita tetap salat Jumaat on time. Semalam ada beberapa sahabat-sahabat daripada Singapura, dia mesej tanya saya. Bila mana majlis fatwa ulama Singapura dia buat salat Jumaat secara berperingkat. Dia tak sama macam Malaysia. Okey. Di Singapura masuk waktu Zuhur 1.20 waktu dia orang. Okay. Jadi dia orang akan buat salat Jumaat pusingan pertama sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Jadi dia punya ahli fatwa dia orang tarjih bila mana berlaku keadaan darurat ni, kita boleh buat salat dengan kumpulan-kumpulan dengan bilangan tertentu. Sebab dia punya SOP sama macam Malaysia, macam zaman PKP apa semua. Bilangan berapa puluh orang dalam masjid tu, dia ada bilangan yang kerajaan dia letakkan. Okay. Jadi dengan sebab Muslim di Malaysia, di Singapura ni dia tak banyak masjid, akses dia orang tu tak banyak. Okay. Jadi dia orang terpaksa salat satu masjid tu berulang-ulang salat Jumaat. Jadi majlis fatwa sana dia tarjih boleh salat Jumaat awal sikit. Tapi kalau buat Malaysia kecoh banyak Okay. Sebab tak masuk waktu lagi dah baca khutbah dah. Dah salat dah. Okay. Yang salat on time tu ialah kumpulan kedua. Setengah-setengah masjid di Singapura yang komuniti Muslim dia ramai, tapi masjid dia satu, ada yang buat sampai 3. Dulu idea ni Jakim pernah kenal dulu untuk masjid belah pantai barat. Sebab kawasan tu ramai orang yang nak salat. Sebab permohonan orang nak salat Jumaat ni ramai. Sebab tu antara benda yang orang tak boleh nak terima, tutup masjid ni lah digantung salat Jumaat. Yang tu orang tak boleh terima. Adapun yang masjid tak boleh pergi ramai ni, ramai jugalah yang bising. Yang mana isu tu tak berkesudahan. Sampai sekarang pun tak berkesudahan. Isu salat jarak tu satu hal dah. Lepas tu isu masjid 5 orang je boleh pergi, hal yang kedua. Okay. Cuma nak beritahu dahsyatnya, isu ni bising. Bising cukup. Tapi Malaysia taklah buat salat Jumaat sampai jadi bertindang macam tu. Di Singapura dia buat. Okay. Jadi bila mana berlaku seperti itu, ada sebahagian sahabat kita ni, dia nak reconfirm benda tu ada atau tidak. Okay. Yang pastinya benda tu ialah termasuk daripada ijtihad yang dibuat oleh ulama di sana, yang melihat kepada maqasid. Nak tengok dari segi perbuatan Nabi buat, memang tak ada. Nabi tak buat salat Jumaat awal lagi sebelum masuk waktu. Benda tu tak ada. Tapi dia dibina di atas dasar maqasid. Okay. Saya duk fikir kalau Malaysia buat lagi teruk, lagi letih lagi kita nak berjawab. Yang salat jarak ni pun dahsyat sampai kena buat debat. Nasib baik Perlis ambil inisiatif nak terang isu tu. Okay. Kalau buat salat Jumaat bertindal, pegang pendapat yang pertama. Salat Jumaat 2 pusingan, 3 pusingan ni, ada kita mungkin akan pegang pendapat kena salat awal. Sebab kita kena beri keutamaan juga pada orang yang nak kerja.
Sebab kita tahu di Singapura orang bekerja dan syarikat di sana bukan syarikat-syarikat Muslim yang banyak, non-Muslim. Jadi pekerja-pekerja Muslim yang nak jaga salat Jumaat dia orang akan mungkin ambil salat pada waktu rehat kerja tu. Antara 12 hingga pukul 2 tu. Jadi pukul 12 hingga 1 tu ialah untuk pusingan pertama salat. Sedangkan waktu zuhur masuk 1.20. Waktu zuhur masuk 1.20. Untuk 1.20 hinggalah pukul 2 tu untuk golongan yang dah pencen dah. Dia datang waktu tu. Untuk golongan muda yang bekerja yang masih kata apa office hour ni, dia datang pusingan pertama. Kalau berlaku, cuma sahabat-sahabat di Singapura dia kata bila mana MUIS, Majlis Agama Islam Singapura ni dia keluarkan arahan macam tu, golongan teori konspirasi di Singapura dahsyat bising dia. Macam tempat kita lah, dia bising. Okey, tapi lagi dahsyat sebab dia bangkit dua isu. Pertama penjarakan sah, yang kedua salat sebelum masuk waktu. Saya tak tahulah macam mana mufti sana dia nak jawab. Okey, cuma nak beritahu pada kita dia amat berat. Amat berat. Nasib baiklah di Singapura ni dia punya penceramah bebas ni tak ramai macam Malaysia. Malaysia sebab ramai penceramah, jadi satu benda keluar yang mengkritik, yang beri idea yang pelik sikit tu ramai. Okay. Jadi itu sebab yang kadang-kadang nak jawab benda tu dah datang dengan kesamaran dah. Sebab tu orang tengok solat jarak ni orang akan petikai. Sampai hari ni orang masih petikai. Imma sabar ataupun tak sabar. Cuma saya tengok ialah datang kerana tak sabar. Punya nak marah salat jarak ni sampai yang tak pernah solat pun marah. Itu yang ajaibnya. Okay. Yang tak pernah nampak muka masjid, dia marah lebih pada orang main masjid. Itu yang jadi liability, yang jadi bebanan kepada kita. Kita nak jawab. Sebab dia orang ni yang launch dekat media sosial ni, dia orang lagi dahsyat. Sebab orang masjid kebanyakan orang yang dah berusia. Orang berusia dia tak ada masa nak buat akaun FB ni. Dia tak tahu pun. Cuma datang arahan solat jarak, kita ikutlah solat jarak. Yang tak pernah solat, yang tak pernah tahu pun macam mana pengurusan solat jarak ni, dia bising dahsyat. Tapi kalau kita tengok pandemik ni ataupun penyakit ni, dia menyebabkan banyak berlaku perubahan kepada penganut agama. Tuan-tuan kena tahu, di semua tempat lah di dunia, bukan hanya orang Islam saja yang mengalami benda ni, hatta orang agama lain. Bukan saya nak pluralism apa semua. Okey. Cuma saya tengok ada sebahagian orang kata apa, orang Kristian, dia orang nak pergi gereja hari Ahad ni, dia orang kena apply borang online dulu untuk masuk ke gereja. Maknanya sama lah. Sebab ada orang kata ini agenda Yahudi apa semua. Hakikatnya Yahudi sendiri nak solat di Israel tu pun dia orang jarak juga. Dia orang sendiri pun kena jarak. Kalau dia orang yang buat konspirasi ni, dia orang boleh batalkan untuk dia orang sendiri. Tapi sekarang ni dia orang sendiri pun jarak. Agama-agama lain yang dikatakan berkonspirasi ke atas penyakit ni pun, dia orang juga menjarakkan diri dia orang sendiri. Walaupun anda kata ni semua lakonan apa semua. Wallahu alam, yang pasti kalau kita tengok, yang pastinya ialah benda tu termasuk daripada maslahah yang perlu dilihat. Okey, maslahah yang perlu dilihat. Okey. Jadi dalam isu salat sunat qabliyah Jumaat ni macam itulah, yang pastinya ianya ialah salat sunat mutlak sahaja. Okey. Ada masa sikit lagi, saya nak sebut satu lagi perbahasan lah ni, iaitu berkenaan dengan salat hormat waktu. Salat hormat waktu ni ringkas je. Okey. Antara amalan yang disangka sunnah ialah salat hormat waktu. Saya cuma bagi satu permasalahan saja. Salat hormat waktu ni ialah kita salat dalam keadaan kita tidak ada kata apa, tidak ada kekuatan ataupun tak mampu untuk bersuci, ataupun kata apa, syarat sah salat tu tidak ada di kawasan tu. Contohnya nak menghadap kiblat. Salat hormat waktu ni orang faham mana? Orang faham bila mana dalam penerbangan. Tapi walaupun dalam kitab fiqh dia sebut dalam isu as-salah faqidut tahurain, salat dalam keadaan orang tu tidak ada kemampuan untuk bertayamum, tak ada kemampuan juga untuk bersuci dengan air apa semua. Okay. Salat hormat waktu ni banyaklah kita dengar orang duk bercakap. Apa maksud salat hormat waktu? Bila mana masuk waktu kita tak mampu nak salat dengan cara yang betul. Antaranya tak mampu menghadap kiblat. Jadi kita salat dengan salat hormat waktu sampai tempat ataupun sampai keadaan kita boleh menghadap kiblat, kita qada balik salat. Okey. Dari sisi pandangan mazhab, memang mazhab Syafi'i menyebut tentang benda tu.
Maknanya bagi orang yang tak mampu, dia kena salat hormat waktu. Contoh orang tu naik kapal terbang, dia melepasi dah waktu salat dia. Jadi dia ada satu syarat lah kapal terbang ni kita tak boleh nak buat, ialah menghadap kiblat. Kita tak boleh nak buat. Walaupun kita naik kapal terbang Arab Saudi, dia ada letak kiblat apa semua kan. Tapi kalau kita tengok dari segi kajian dia tidaklah 100% sama menghadap kiblat tu. Sebab kita tahu kapal terbang ni ialah satu kenderaan yang bergerak, dia tidak statik. Walaupun Saudi tu kita kira negara yang cuba nak jagalah benda tu. Dalam flight dia orang dia ada surau kecil. Okey. Tapi dia tak akan boleh buat nak suruh pilot tu berhenti kapal terbang sekejap itu, tak boleh. Dia tak akan boleh buat benda tu. Dia mesti kena bergerak juga macam mana pun. Okey. Sebab secara umumnya kalau kita tengok, kiblat kita duduk di bawah. Secara umumnya. Kita naik kapal terbang ni kiblat duduk bawah 35,000 kaki, Kaabah tu di bawah. Okey. Jadi kita tak akan ada kedudukan dalam kapal terbang tu kita menjunam itu, tak ada. Okey. Jadi ada sebahagian orang dia pilih untuk salat hormat waktu. Maknanya sampai tempat nanti dia akan qada balik. Okey. Isu dia salat hormat waktu tu ada ataupun tidak. Secara umumnya nama dari segi hadis tidak ada. Ini diletakkan oleh para ulama fiqh. Cuma ada sebahagian yang tak bersetuju. Hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Al-Muzani juga tak bersetuju. Dia kata bila mana sampai waktu salat, kita salat dengan kadar yang kita boleh. Sebab hadis Nabi, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu pada Allah dengan kadar yang kamu mampu. Maknanya kita sampai waktu salat, banyak tu je yang kita boleh buat. Maka kita salatlah dengan banyak tu je. Okay. Jadi kalau kita rasa tak boleh menghadap kiblat, kita menghadaplah kepada mana-mana tempat dan juga kita salat. Okay. Cuma yang jadi isu di kalangan para ulama'nya ialah salat macam ni dia kena qada ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i dia kena qada. Cuma saya nak sebut hormat waktu tu dia tidak ada nama dia. Okay. Nama dari segi hadis tu. Salat ni masuk waktu kita salat. Masuk waktu saja kita salat. Okay. Cuma macam mana kita salat? Kalau kita tak mampu nak salat dengan kebiasaan yang betul, dengan sebab kiblat tak tetap, dengan sebab tak mampu nak bersuci dengan baik. Sebab ada orang kata atas kapal terbang ni pun kalaulah boleh ambil wuduk pun, dia agak terhad. Nak bertayamum pun, nak pakai kaedah tepuk pada dinding kabin tu pun, dia kurang tepat secara 100%. Sebab kau tengok dalam kitab-kitab terdahulu, tayamum ni dia mesti ada rasa debu tanah tu. Sebab kalau kita tepuk kabin, tak ada rasa apa-apa. Kabin kapal terbang tu, walaupun boleh lah nak pegang pendapat tu. Pendapat ni lah yang dipegang oleh angkasawan negara dia naik ISS dulu. Sebab sana berwuduk pun air dia tak jatuh sebab dia tak ada graviti macam bumi ni. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya poin di sini, bila mana kita salat, adakah kita perlu qada? Okay. Yang pastinya majoriti para ulama mengatakan bila mana kita dah salat dengan kadar tu, kita sampai tempat tu kita tidak lagi qada. Contoh kita buat perjalanan yang jauh, cross beberapa country, ada sebahagian perjalanan flight ni sampai ambil 20 jam ataupun 16 jam. Okey. Masuk saja waktu tu, maka kita salat seperti biasa dan kita boleh pilih pandangan yang nak qada ataupun tak mahu qada. Cuma saya rasalah bila mana orang dah tahu tak perlu qada ni, orang tak berapa nak ambil dah lah. Hak yang qada tu sebab bukan senang tuan-tuan nak qada balik. Contoh kalau orang daripada Maghribi, Morocco nak balik ke Malaysia, berapa salat yang dia akan lalui sepanjang penerbangan itu? Mungkin 4 ataupun paling kurang 3. Sama ada Zuhur, Isyak ataupun Subuh. Okay. Jadi bila mana dia sampai, kalau nak pegang pendapat qada, dia boleh pegang. Okay. Cuma nak sebut pada kita dari segi dari segi apa yang dilakukan oleh para sahabat, dia orang tidak qada balik. Dia orang kekal seperti salat tu saja. Maknanya dia orang tak ulang lagi. Okay. Jadi pandangan tu berbeza-beza. Cuma saya nak sebut salat hormat waktu, nama dia tu orang kita selalu duk sebut hormat waktu. Dia ialah salat je sebenarnya. Masuk waktu salat. Cuma cara kita salat ialah kurang dengan sebab kita ada keuzuran di situ. Macam mana kita salat waktu Covid ni lah. Ini juga salat di atas nama keuzuran, faqidut tahurain. Okay. Cuma kita orang biasa nampak salat hormat waktu ni lah dalam penerbangan saja. Okay. Jadi kita boleh pilih nak qada ataupun tak mahu qada. Cuma yang paling jelasnya, ianya tidak ada riwayat menunjukkan para sahabat ni qada balik. Okay. Kalau dak kita punya salat time Covid ni, kalau orang yang pegang wajib lah, wajib rapat sah ni, ada sebahagian pendapat mengatakan sebab rapat sah ni ada yang pegang dia bukan
orang kata apa, dia bukan mustahab, dia wajib. Jadi kesempurnaan salat jemaah ni kena rapat sah. Okay. Jadi tuan-tuan kena bilang tahun lepas kita dah berapa bulan salat tak rapat sah. Nanti boleh rapat sah, yang 2-3 yang setahun lepas tu kita kena qada balik. Jenuh masjid nak buat balik. Okey. Yang setahun, yang 3 bulan fikir, yang 3 bulan tu solat kat rumah tak ada hal dah. Okey. Yang bila dah start buka masjid ni, kan kita solat jarak-jarak. Solat jarak tu dengan sebab darurat sebenarnya. Okey. Jadi darurat dah hilang, nak pegang pendapat qada balik, nanti kena tanda. Berapa bulan kita semayang dengan cara macam tu. Dan saya rasa tak ramai aku nak buat. Bila mana dah buka balik nanti tak buat aku. Walaupun ada pendapat tu boleh lah. Okay. Cuma nak buat balik, nak himpun balik kawan tu pun tak ingat dah berapa hari. Bukan kawan tu, hatta orang yang mengurus masjid pun tak ingat dah berapa bulan. Okay. Sebab terbiasa dengan cara tu. Cuma itulah hakikatnya seperti itu. Okay. Jadi rasanya setakat tu saja kita punya perbahasan pada pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.